Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna tasyira kulla 'asir 'alaika yasir. Allahumma tamina bil khair, Allahumma tamina bil khair, Allahumma tamina bil khair birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'. Tuan-tuan, perempuan, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Ta'ala, tuan-tuan, pada malam ini buat kali yang ketiga, alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam perbincangan ataupun boleh juga kita namakan sebagai kuliah jugalah, dengan merujuk kepada buku ataupun susunan daripada kitab Mukhtasar Ilmu Falak, insya-Allah. Dan tuan-tuan, sebelum kita meneruskan program kita ataupun bacaan buku kita pada malam ni, dan insya-Allah tuan-tuan, kalau sekiranya ada masalah dari sudut suara ataupun dari sudut video yang tidak berapa jelas, jadi tuan-tuan boleh sebutkan dalam komen ni supaya insya-Allah dapat kita selesaikan dengan baik terlebih dahululah sebelum kita mulakan kuliah kita ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya alhamdulillah kita punya perjalanan kuliah kini, tuan-tuan dapat mendengar dengan baik dan juga insya-Allah dapat melihat slide yang saya juga kongsikan bersama-sama pada malam ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung kembali perbahasan ataupun pengajian kita, perkongsian kita, tuan-tuan, pada halaman yang hari itu kita berhenti pada halaman yang ke-8. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita sambung kepada halaman yang ke-9 ya, halaman yang ke-9 dalam buku Mukhtasar Ilmu Falak, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Seperti mana yang telah pun saya sebutkan dalam beberapa siri kuliah ataupun perbincangan kita sebelum ini, bahawa pengajian kita ini akan berlangsung pada hari Sabtu malam Ahad jam 9.30 malam, insya-Allah. Kalau tidak ada apa-apa halangan, tidak ada apa-apa arah melintang, insya-Allah kita akan bersama-sama bertemu dalam atas talian ini, insya-Allah. Dan pengajian kita, tuan-tuan, merujuk kepada buku Mukhtasar Ilmu Falak yang disusun oleh saya sendiri sebagai penyusun buku ini. Dan insya-Allah moga-moga tuan-tuan buku ini dapatlah memberikan faedah kepada semua, dan insya-Allah memberikan pula pahala yang berpanjangan kepada Al-Faqih sebagai penyusun, dan juga guru-guru, ibu bapa, isteri dan juga anak-anak, dan seluruhlah guru-guru kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah kita sambung pada halaman yang ke-9. Pada halaman yang ke-9, iaitu tuan-tuan, yang ini sebenarnya nanti sekejap saya akan tayangkan dekat slide ini, insya-Allah. Baik. Jadi kalau tuan-tuan yang belum ada memiliki buku Mukhtasar Ilmu Falak ni, boleh jugalah merujuk kepada slide yang ada saya sediakan di dalam talian ini, insya-Allah ya. Okey, baik. Pada halaman yang ke-9, tuan-tuan, ada saya masukkan rajah yang menunjukkan bagaimana apa yang disebut sebagai sistem ataupun sistem geosentrik, di mana kalau kita lihat dalam gambar rajah ini, tuan-tuan akan dapati bahawa kedudukan apa disebut sebagai markas alam, markas al-alam, yang merujuk kepada sebenarnya itu adalah kedudukan bumi lah. Dan kemudian pada falak yang pertama ataupun pada orbit yang pertama itu adalah terletaknya falak qamar. Jadi kalau ikutkan kaedah geosentrik ini, yang paling dekat dengan bumi adalah qamar ataupun bulan. Kemudian falak Utarid, planet Utarid, kemudian falak Zuhrah, falak Syams, falak Marikh, falak Mushtari, falak Zuhal, falak Al-Kawakib Tsabitah, dan juga falak Al-Atlas, Al-Atlas. Baik. Kalau kita lihat tuan-tuan, di dalam ini
secara umumnya apa yang saya boleh kongsikan ialah gambar ini saya ambil daripada, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam nota yang saya sediakan ini, sumber itu adalah berdasarkan kepada buku kitab Khulasah Al-Wafiyah. Khulasah Al-Wafiyah yang dikarang oleh Syekh Zubir Ummal Al-Jilani. Ada yang telah saya kongsikan dalam beberapa siri kuliah yang lepas, bahawa kitab ini satu kitab yang cukup baik untuk sama-sama kita baca, untuk sama-sama kita menelaah insya-Allah, kerana dia ada manfaat yang cukup besar, cukup banyak kepada kita penggemar ataupun talibul ilmi dalam bidang falak insya-Allah. Jadi beliau memasukkan gambar ini ataupun memasukkan rajah ini dalam penerangan beliau berkaitan dengan beberapa teori berkaitan dengan konsep alam, dan beliau masukkan gambar rajah ini untuk menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana ahli-ahli falak yang merujuk kepada ahli-ahli falak Yunani, contohnya seperti Ptolemy, yang menyatakan bagaimana markas alam atau pusat alam ini adalah bumi. Dan tuan-tuan dapat lihat dalam gambar ini ada falak qamar, bulan, tarid, zuhrah, syams, matahari, planet marikh, mushtari, zuhal. Dan pada falak yang ke-8 tu apa yang disebut sebagai falak al-kawakibus sabitah. Falak al-kawakibus sabitah, ataupun berdasarkan kepada buku-buku lain ada juga menyebutkan sebagai falak al-buruj. Baik, bila kita sebut falak al-buruj, maka kita pun boleh bayangkanlah apa yang dimaksudkan sebagai al-kawakibus sabitah, kerana al-kawakibus sabitah ialah sebenarnya merujuk kepada an-nujumus sabitah, an-nujumus sabitah, iaitu merujuk kepada kedudukan bintang-bintang ataupun kedudukan bentuk buruj itu, yang secara umumnya kalau kita lihat ataupun apa yang dilihat oleh orang dulu dengan hari ini, bintang-bintang ataupun formasi zodiak ataupun manzilah itu adalah sama seperti mana apa yang telah dilihat oleh orang dulu, sama seperti mana yang kita lihat. Jadi sebab itulah dinamakan sebagai falak ataupun bintang-bintang ini sebagai al-kawakibus sabitah. Al-kawakibus sabitah yang mana telah kita kongsikan dalam siri kuliah sebelum ini, bahawa kalau kita dalam kaedah ataupun dalam buku-buku turas falak, bila menyebutkan al-kawakib itu, mereka merujuk kepada al-kawakib itu kepada bintang. Tetapi kalau menyebut al-kawakibus sayyarah, maka itu merujuk kepada planet. Merujuk kepada planet. Jadi dalam rajah ini, tuan-tuan dapat lihat lapisan yang ke-8 daripada dalam tu, kemudian keluar falak al-kawakibus sabitah, kerana disebutkan bahawa kedudukan bintang-bintang ataupun objek-objek ini dia tetap kerana didapati formasinya itu dia tidak bergerak, ataupun kalau kita lihat buruj Orion, buruj Scorpio ataupun buruj-buruj lain dah yang dapat kita lihat, telah pun dilihat ataupun telah pun juga digambarkan dalam bentuk yang sama daripada dulu sampailah sekarang. Maknanya daripada dulu tu apa yang saya rujuk tu maknanya dari sudut kalau kita lihat dalam tamadun Mesir Purba contohnya ada lukisan buruj Orion dekat haram ataupun dekat piramid itu. Jadi apa yang dilihat ketika itu dengan apa yang dilihat pada hari ini benda yang sama ataupun merujuk kepada formasi yang sama. Jadi maknanya tak bintang-bintang itu kedudukannya tidak berubah lah, tetapi memang kedudukannya itu berubah kerana bintang itu juga dia ada terbit dan juga terbenam. Buruj itu juga ada terbit dan terbenam ya. Jadi yang maksud apa yang disebutkan di sini adalah disebutkan sabitah itu kerana kedudukan bintang-bintang itu yang merujuk kepada buruj-buruj itu dia tidak berubah, maka disebutkan sebagai falak al-kawakibus sabitah. Dan yang paling akhir sekali itu kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambar rajah ini disebut sebagai falak al-atlas. Falak al-atlas ataupun juga disebut sebagai falakul aflak. Maknanya kalau kita kata falak segala falak lah istilahnya begitu, falak segala falak. Jadi kalau kita dapat lihat ini antara gambar rajah yang dimasukkan dalam kitab Khulasah Al-Wafiyah oleh Syekh Umar Al-Jilani dalam menggambarkan bagaimana sistem geosentrik itu, dalam menggambarkan bagaimana sistem geosentrik itu. Baik. Dan tuan-tuan kami nyatakan juga dalam buku ini bagaimana teori geosentrik ini sebenarnya telah dikritik oleh
ilmuwan falak Islam. Antaranya adalah Ibn Syati dan juga Ibn Haytham. Saya quote di sini adalah berdasarkan kepada beberapa penulisan. Cuma saya tidaklah berniat untuk membincangkan hanya di sini, tapi hanya sebagai suatu daripada tambahan lah daripada gambar rajah ini, supaya mungkin kita tidak salah faham lah terhadap apa yang dikemukakan oleh Syekh Zubair Umar Al-Jilani, dan juga beberapa orang kata apa perkara-perkara yang kalau kita lihat bagaimana perbincangan tentang geosentrik ataupun heliosentrik, perkara-perkara itu maka kita serahkanlah kepada pakar-pakar untuk membincangkannya. Baik, ala kulli hal, bagaimanapun semua ahli falak sebenarnya daripada dulu sampailah sekarang percaya ataupun telah pun mendapati bahawa semua objek samawi itu ada orbitnya tersendiri, dan itulah yang kami masukkan gambar rajah ni dalam buku ini untuk menunjukkan kepada kita bahawa setiap sesuatu itu ada orbitnya. Kullun fi falakin yasbaun, yang apa yang telah kita bincangkan dalam surah Yasin ayat ke-40 dan suratul Anbiya ayat 33 gitu. Baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, habis berkaitan dengan pentakrifan. InsyaAllah tuan-tuan, kita masuk pula pada perbahasan selanjutnya berkaitan dengan pendalilan ilmu falak. Pendalilan ilmu falak, insyaAllah. Tuan-tuan, insyaAllah saya kongsikan beberapa. Okey. Okey. Tuan-tuan, bila kita sebutkan tentang pendalilan, saya berkongsilah dengan tuan-tuan. Ini antara dapatan yang saya dapat, ataupun lebih jelas saya ambil yang sinilah. Okey. Ini tuan-tuan ialah gambar Syekh Jauhari Tontawi, dan tafsir yang ada di belakang ataupun dalam slide ini adalah merujuk kepada Al-Jawahir fi tafsir Al-Quran Al-Karim, ataupun selalu juga kita sebut sebagai tafsir Jauhari. Tafsir Al-Jawahir, minta maaf, tafsir Al-Jawahir. Tuan-tuan, tafsir Al-Jawahir ini ditulis berdasarkan kepada disiplin untuk membahaskan ayat-ayat yang bersifat kauniyah, yang berkaitan dengan alam, ketika ditanya kepada Syekh Jauhari Tontawi, Syekh Jauhari Tontawi asalnya daripada Mesir, kenapa beliau menulis buku yang ataupun tafsir yang konsepnya menafsirkan ayat-ayat kauniyah, iaitu bila Al-Quran membincangkan berkaitan dengan ayat-ayat berkaitan dengan bumi, berkaitan dengan as-sama, berkaitan dengan langit, as-samawat, berkaitan dengan angin ar-rih, berkaitan dengan insan, berkaitan dengan haiwan dan sebagainya, maka Syekh Jauhari Tontawi akan menghuraikan perbincangan tersebut dengan panjang lebar. Dan tuan-tuan boleh mendapatkanlah kitab ini, kerana kitab ini sangat berharga tuan-tuan, tapi dia agak tebal, dan juga jilidnya itu kalau tak silap saya lebih kurang dalam 24 hingga 25 jilid lah, wallahu ta'ala, lebih kurang begitulah tuan-tuan, lebih kurang begitu. Dan bila ditanya kepada Syekh Jauhari Tontawi tentang disiplin beliau menulis tafsir ini berdasarkan pada tafsir ayat kauniyah, maka ketika itulah dia menjawab di dalam mukaddimah. Kalau kita buka mukaddimah dalam kitab tafsir ini, pada awal-awal itu beliau telah menulis ataupun menyatakan kenapa beliau memilih untuk membahaskan ayat Quran ataupun membahaskan tafsir ini dari sudut ayat-ayat kauniyah, kerana katanya ini antaranya lah tuan-tuan, antaranya yang juga diulas juga oleh seorang tokoh ilmu ataupun tafsir kauniyah pada masa kini, daripada Mesir juga tuan-tuan, saya pun dah lupa namanya. Dia pun quote juga benda yang sama. Dapati bahawa bila ditanya kepada beliau kenapa, maka dia pun tanya balik, iaitu kalau kita lihat ayat Quran berkaitan dengan fiqh, ayat Quran berkaitan dengan fiqh, maka katanya ayat Quran yang berkaitan dengan fiqh itu adalah lebih kurang dalam 150 ayat, dalam 150 ayat, 150 ayat, ayat-ayat berkaitan dengan fiqh. Baik. Cuma tuan-tuan, disebut juga dibandingkan dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu lebih kurang dalam 750 ayat, 750 ayat ataupun 700 ayat lebih berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah ini.
lebih daripada itu. Dan bila ditanya lagi, berapakah kitab-kitab yang telah menghuraikan 150 ayat berkaitan dengan fiqh itu? Banyak sekali lah tuan-tuan ya. Kalau kita lihat buku-buku ataupun kitab-kitab yang membicarakan tentang perbahasan tentang fiqh itu banyak sekali, ribuan, bahkan mungkin wallahu ta'ala malah mungkin jutaan tuan-tuan. Kalau sekiranya apa yang berlaku di Baghdad ketika mana segala hasil-hasil penulisan kitab-kitab dibuang di dalam sungai di Baghdad ketika itu, mungkin banyak lagi kitab-kitab yang akan sampai kepada kita. Tetapi tuan-tuan, apa yang ada pada hari ini pun dah banyak sampai kita pun mungkin tak mampu untuk membaca semua kitab-kitab fiqh itu. Tetapi Syekh Jauhari Tantawi bertanya pula, iaitu bagaimana pula ataupun berapakah ataupun namakan kitab-kitab yang menceritakan tentang ayat-ayat ataupun ayat-ayat kauniyah yang lebih daripada 700 ataupun 750 ayat tadi tu. Maka di sinilah kenapa Syekh Jauhari Tantawi menulis ayat berkaitan dengan kauniyah. Maksud di sini ialah apa yang ingin saya kongsikan ialah dalam Quran sendiri sebenarnya terlalu banyak ayat-ayat berkaitan dengan alam, berkaitan dengan alam yang suruh kita melihat alam, suruh kita memikirkan afala yanzuru, afala yarau dan sebagainya, ayat-ayat yang dia mukaddimahkan begitu, suruh kita melihat alam ini dengan panggilan, dengan penglihatan, dengan renungan, dengan pemerhatian dan sebagainya. Baik tuan-tuan, jadi saya insya-Allah tuan-tuan malam ni kita cuba lihat dulu pada ayat yang pertama, pada ayat yang pertama. Baik. Ayat yang pertama yang nak kita kongsikan bersama pada malam ini, saya petik hanya ada 3 ayat sajalah tuan-tuan. 3 ayat saja untuk kita jadikan sebagai istidlal pada ilmu falak ini, dan telah saya sebutkan dalam kuliah yang lepas. Iaitu kenapa kita bawa dulu pendalilan ilmu falak ini sebelum perbincangan lanjut kita lakukan, adalah untuk menunjukkanlah kepada kita ataupun kepada kalau sekiranya saya sebutkan sebelum ni, buku Mukhtasar Ilmu Falak ni memang kami buat, maknanya nak sesuaikan dengan pendekatan ataupun kuliah di masjid dan juga surau. Dan bila kita sebut ilmu falak ini, maka kadang-kadang orang mungkin pelik mengatakan kenapa nak mengajar ilmu falak di masjid dan juga surau, kan? Mungkin kalau di sebelah bandar-bandar mungkin benda ni tak pelik lah, tapi pendekatan ni maknanya kita cubalah pendekatan yang mesra kepada semua ahli-ahli Jumaah, yang tua, yang muda, di kampung, di bandar, kerana bila kita rujuk ataupun kita dasarkan perbincangan ilmu falak ini kepada ayat Quran, dan kita beritahu bahawa bagaimana dalam ayat Quran ini sendiri suruh kita renung pada alam, pada langit, pada bumi, maka ketika itu supaya apa yang nak kita bincangkan ini ada asasnya dalam agama kita, dan merujuk kepada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, itu antara kenapa bila kita bincangkan berkaitan dengan ilmu falak ini, maka kita rujuk kepada Quran dan juga hadis. Dan apatah lagi kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, maka kita tentu sekali lah tak boleh lari daripada melihat bagaimana dimensi perspektif yang digariskan dalam Al-Quran dan juga hadis untuk kita bawa ilmu falak ini. Baik, insyaAllah. Baik, antaranya tuan-tuan apa yang saya kongsikan bersama dalam buku ini dan juga slide yang ada di tuan-tuan dapat lihat di slide di dalam talian atas talian ini, iaitu surah Ali Imran ayat 190 hingga ayat 191. Ali Imran ayat 190 hingga ayat 191. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam pertukaran malam dan juga siang, la ayatil li ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang disebut sebagai ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, iaitu yang disebutkan sebagai ulul albab itu apa dia?
alladzi, dan disebutkan dalam ayat seterusnya, iaitu ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyama, iaitu mereka yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan qiyaman, iaitu dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Maknanya yang pertama, ciri yang disebut sini adalah mereka ini sentiasa yadhkurunallah, sama ada berdiri, duduk ataupun berbaring. Itu ciri yang pertama. Yang kedua yang disebut sebagai ulul albab ni, ciri yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka ini juga sentiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan juga bumi. Masya-Allah. Maknanya di sini, apa yang saya pernah juga terjumpa sebuah buku yang baik, dikarang ataupun ditulis oleh salah seorang penulis yang terkenal juga di Malaysia, Al-Fadhil Ustaz Fahrul Ahmad Joy. Beliau menulis buku tentang fikir dan juga zikir. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, yadhkurun wa yatafakkarun, orang yang disebut sebagai ulul albab tu adalah orang yang berzikir dan juga orang yang berfikir. Apa yang difikirkan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ini memikirkan tentang penciptaan langit dan juga bumi. Hasil daripada zikir itu, maka akan terkeluarlah daripada mulut mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, apa yang Engkau ciptakan ini adalah tidak sia-sia. Maknanya ketika mana mereka melihat secara manusia yang beriman percaya bahawa Allah Ta'ala tidak akan menciptakan sesuatu yang sia-sia, itu telah kita imani. Tetapi untuk mencari manfaat kepada hasil daripada apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka dia perlu kepada yatafakkaru, iaitu tafakkur, kena berfikir. Maka bila digabungkan antara yadhkurun dengan yatafakkarun, maka ketika itulah baru kita akan tahu apa manfaat kejadian, apa manfaat ciptaan alam ini. Maka di situlah kita sebutkan sini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka kita akan lihat di sini bahawa kita akan mengetahui tentang rahsia-rahsia apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang lebih canggih lagi dalam ayat ini, dia bukan sekadar nak ambil manfaat daripada penciptaan langit dan juga bumi itu, tetapi juga dibalikkan semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, faqina azabannar, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Masya-Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, satu garapan ayat yang sangat cantik, yang sangat indah, dan kalau kita renung perlahan-lahan tuan-tuan, mungkin kalau boleh dihuraikan oleh para asatizah yang lebih hebat lagi dari sudut tafsirnya, maka di dalam ayat ini sebenarnya terlalu banyak perkara-perkara yang menjadi saranan dan juga menjadi rahsia-rahsia yang boleh kita lihat. Tetapi apa yang cuba nak kita highlightkan di sini tentang pendalilan ilmu falak, iaitu bagaimana ilmu falak ini seperti mana yang kita sebutkan, al-ilmu yabhathu anil ajrami samawiyah, ilmu yang membahaskan tentang jirim-jirim samawi, yang membincangkan tentang pergerakan, tentang kedudukan, tentang terbit terbenam dan sebagainya objek-objek samawi. Maka objek-objek samawi itu terletak di mana? Terletak di as-samawat, terletak di langit ataupun as-sama' yang lebih tepat. Dan juga kita memikirkan ataupun kita mengkaji tentang bumi, hari siang, hari malam dan sebagainya, yang diterjemahkan ataupun dilanjutkan daripada waqtilafil laili wan nahar. Benda yang paling jelas daripada pergerakan bumi ataupun bumi yang berputar ini adalah bila kita lihat waqtilafil laili wan nahar, berlakunya pertukaran malam dan juga siang. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua pula, tuan-tuan, sekejap saya cuba beralih kepada ayat yang kedua. Baik, ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu surah Yunus. Surah Yunus, di mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang perjalanan matahari
dan juga perjalanan bulan sebagai rujukan takwim. Baik, dalam surah Yunus Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذي جعل الشمس ضياء, dan dialah yang menjadikan matahari itu sifatnya adalah bersinar-sinar terang benderang. Wal qamara nura, dan bulan itu pula sifatnya bercahaya. Wa qaddarahu manazil, dan Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa perjalanan tiap-tiap sesuatu itu ada manzilah-manzilahnya, ataupun kalau yang lebih tepat kita sebutkan manzilah ini merujuk kepada rumah-rumah yang ada dekat langit sana tu yang akan dilalui oleh qamar. Kalau kita tengok dalam surah Yasin, maknanya bulan ini akan melalui manzilah-manzilah. Ada manzilah-manzilah sebanyak 28. Sementara yang matahari pula akan melalui apa yang disebut sebagai buruj. Baik. Maka apa yang kita mendapat perolehi daripada perjalanan matahari di atas buruj dan perjalanan bulan di atas manzilah, lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk kita mengetahui apa yang disebutkan sebagai bilangan tahun dan kiraan masa. Bilangan tahun dan kiraan masa. Ma khalaqallahu dzalika illa bilhaq, maka Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun, di mana Allah Ta'ala nak menerangkan ataupun nak menjelaskan ayat-ayat liqaumi ya'lamun pada orang-orang yang mahu berfikir ataupun yang mahu mengetahuinya. Ya'lamun. Baik. Ayat ini juga masya-Allah tabarakallah satu ayat yang sangat hebat dari sudut intipati ayat ini, di mana Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana matahari dan juga bulan itu sebagai sumber takwim. Yang hari ini takwim syamsiah ini kita sebutkan sebagai takwim ataupun perjalanan takwim yang merujuk kepada matahari ini kita sebut sebagai takwim syamsiah. Ataupun kita sebut sebagai solar kalender, dan kita merujuk kepada bulan dan kita menjadikan bulan itu untuk menyusun takwim, maka kita namakan sebagai takwim qamariyah ataupun lunar kalender. Dan daripada solar dan juga daripada lunar kalender yang hari ini digunakan, maka secara umumnya adalah apa yang kita sebut sebagai takwim masihi, ada yang disebut kita sebagai takwim hijri. Bagi umat Islam, kita hendaklah merujuk kepada takwim hijri dengan merujuk kepada bulan. InsyaAllah tuan-tuan, mengapa insyaAllah kita akan bincang pada masa-masa yang akan datang lah. Baik. Dan di sini jelas menyatakan bahawa bagaimana pendalilan ilmu falak di dalam ayat ini, bahawa bagaimana seseorang itu bila memerhatikan perlulah menjalankan kajian, perlulah menjalankan cerapan, penelitian, merekodkan perjalanan matahari dan juga bulan, melakukan cerapan dan sebagainya, seperti mana saya kongsikan dalam kuliah lepas bagaimana hilal Rejab yang insya-Allah tabarakallah dapat kita lihat pada hari yang ke-30 Jamadil Akhirah itu ataupun Jumadil Akhirah itu, iaitu kita dapat lihat anak bulan, dan itu menjadikan sebagai usaha kita dalam menyusun takwim kita ini secara lebih tepat. Baik, tuan-tuan. Dan ayat yang ketiga, tuan-tuan, ayat yang ketiga ni tak ada dalam slide. Tetapi tuan-tuan merujuk kepada surah Al-Isra ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna al-laila wan-nahara waja'alna al-laila wan-nahara ayatain, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan malam dan juga siang ayatain. Tuan-tuan, tuan-tuan kalau yang ada buku boleh rujuk cross reference balik pada ayat yang ketiga ini dan juga ayat yang kedua, di mana pada ayat yang kedua Allah Ta'ala menyatakan bagaimana asy-syams al-qamar itu sebagai al-ayat, iaitu al-ayat. Dan dalam ayat surah Al-Isra ayat ke-12 ini juga Allah Ta'ala menyebutkan wa ja'alna al-laila wan-nahar, matahari
malam dan juga siang ni ayatain, dua tanda-tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita merujuk kepada tafsir ayatain ni ataupun ayat ini, maka ada dua ayat sebenarnya. Kalau ikutkan tafsir, ada dua yang disebut sebagai ayat ini sambil lalu saja tuan-tuan. Ayat yang pertama ayatul makru, ayatul makru, dan juga yang kedua disebut ayatul manzur. Ayatul makru dan juga ayatul manzur. Ayatul makru itu adalah ayat yang dibaca, iaitu ayat Quranul Karim yang ada dalam mushaf itu. Yang kalau tuan-tuan pada malam ini hari Sabtu malam Ahad dengan Quran time, maka itu Quran, ayatul makru, ayatul makru. Dan ada yang disebut sebagai ayatul manzur, ayat yang dilihat. Yang dilihat ini apa dia? Alam ini, yang disebut sebagai kauniyah ini, alam ini adalah ayat yang dilihat. Maka ayat yang dilihat ini adalah apa yang disebut di dalam surah Yunus ini dan juga dalam surah Al-Isra', di mana Allah Ta'ala menyebut asy-syams, al-qamar, matahari dan juga bulan sebagai ayat. Juga dia masukkan al-lail wan nahar juga sebagai ayat. Dan tuan-tuan, apa yang saya kongsikan juga sebelum ini, bagaimana para ulama tafsir menyebutkan bahawa al-lail wan nahar ini juga, malam dan juga siang ini juga merujuk kepada bumi, kerana dalam konteks kita di bumi ini yang mengalami siang dan juga malam ialah bumi. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam bentuk kiasan, di mana Allah Ta'ala menjadikan bumi ini sebagai ayah, sebagai tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran, keagungan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ashabul fadilah, para asatizah sekalian, kita faham dan kita maklum bahawa apa yang Allah Ta'ala jadikan dalam alam ini tidak dapat kita fahami kecuali kenalah ada satu medium ilmu untuk mengkajinya itu. Kita nak tahu bagaimana siang dan juga malam ini sehingga boleh dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kita nak tahu bagaimana pergerakan matahari dan juga pergerakan bulan itu yang hingga boleh kita katakan bahawa ia adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dan ini antara ayat-ayat Quran, sebahagian kecil ataupun secebis daripada ayat Quran yang menyebutkan tentang apa yang disebut sebagai pendalilan ilmu falak, insya-Allah. Baik, dan saya hanya guna ataupun petik 3 ayat saja, sementara masih banyak lagi tuan-tuan buku-buku ataupun kitab-kitab yang membahaskan berkaitan yang lebih panjang. Okey, insya-Allah. Selanjutnya tuan-tuan, kita beralih pula kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, juga kami masukkan 3 hadis, 3 hadis. Baik. Iaitu antara, kalau yang pertama, iaitu anjuran untuk memerhatikan bulan, matahari dan juga bayang. Biasa kita tengok lihat bulan dan juga matahari, tapi dalam ayat ini, dalam hadis ini, Nabi SAW anjurkan kita untuk melihat bayang. Ni agak menarik juga. Yang kalau kita nak bincang ni, kenapa pula nak tengok bayang? Baik, kita cuba lihat dulu tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan ada an Ibni Abi Aufa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan yang ada buku, minta maaf, tolong betulkan kesalahan ejaan di dalam buku ini, kerana sepatutnya yang ditulis seperti mana dalam slide ni, itu inna khiyara, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah, maksud inna khiyara. Tetapi dalam buku alif nun itu bersambung terus dengan huruf kha itu. Maknanya kalau kita baca, dia akan jadi in khiyara. Sebenarnya inna khiyara. Saya minta maaf kerana typo ataupun kesalahan dalam meneliti ataupun menulis hadis ini. Maka saya minta maaf, dan tuan-tuan yang ada buku, sila betulkanlah, sila betulkan. Baik. Maksudnya hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal adillata li dzikrillah, atau kama qala.
hadis daripada Ibni Abi Aufa qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah bersabda, sebab sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah iaitu mereka yang memerhatikan alladzina yura'un, memerhatikan asyamsa, matahari, wal qamara, bulan, wan nujuma, bintang. Dalam bintang tak ada dalam tajuk kan, boleh tulislah kat atas tu, bulan, matahari dan bintang. Dan wal azillah, dan juga bayang, li zikrillah, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Hadis ini riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Tuan-tuan, kalau saya semak balik apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi ini ada dalam kitab Al-Kubra. Hadis ini adalah hadis nombor 1781. Kalau saya tersilap, mohon betulkan insya-Allah. Baik. Dan juga ada dalam beberapa kitab hadis yang lain lah, antaranya Al-Mustadrak ala Sahihaini dalam tajuk Kitab Al-Iman. Baik. Sesungguhnya bagaimana Nabi SAW telah menyatakan, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah Ta'ala itu adalah mereka yang memerhatikan perjalanan matahari. Masya Allah. Yang memerhatikan perjalanan matahari. Yang mana matahari yang kita dapat lihat hari inilah yang menjadi tanda kepada siang dan malam. Bila matahari terbit, datanglah siang. Bila matahari terbenam, datangnya malam. Dan juga dalam konteks yang panjang, kita akan dapat juga lihat bahawa matahari juga mempengaruhi musim. Mempengaruhi musim. Dan dalam konteks kita sebagai umat Islam, matahari ini sangat penting. Kerana apa? Kerana waktu solat kita ditandakan oleh pergerakan matahari. Yang mana tuan-tuan mungkin ada yang pernah mengikuti kuliah-kuliah falak sebelum ini, yang telah dijelaskan bagaimana kedudukan matahari dalam menandakan masuknya waktu solat, yang ada waktu merujuk kepada waktu solat yang wajib daripada zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Itu semua ditandakan dengan pergerakan matahari. Matahari gelincir, bayang objek sama panjang dengan tiang, bayang ghurub ataupun matahari ghurub, dan kemudian munculnya apa yang disebut sebagai syafa' ahmar, dan kemudian pada waktu subuh munculnya apa yang disebutkan sebagai fajar sadiq, dan kemudian munculnya apa yang disebut ataupun kedudukan matahari pada fasa ataupun pada kedudukan syuruk, dan kemudian waktu duha dan sebagainya. Jadi semua kedudukan matahari itu adalah tanda-tanda bagi kita nak melaksanakan ibadat solat. Okey, baik. Dan kalau tuan-tuan dapat ikut kuliah Al-Fadil Ustaz Hanafiah bin Abdul Razak, kuliah beliau sangat baik untuk kita memerhatikan tentang manfaat-manfaat, faedah yang kita boleh ambil daripada waktu-waktu yang Allah Ta'ala telah tetapkan dalam 24 jam dalam sehari itu. Maknanya waktu solat kita itu bukan semata-mata sebenarnya waktu solat, tapi juga waktu-waktu penting dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian bulan. Masya Allah. Kalau dari sudut orang yang pergi mancing ikan, bulan ini ataupun nelayan-nelayan, bulan ini sangat penting. Kerana apa? Kerana kedudukan bulan di atas ataupun pergerakan bulan di langit itu akan menyebabkan pertukaran waktu, jam, air pasang surut, yang menyebabkan ketika itu mereka nak pergi ke laut kena tengok bila air pasang, bila air surut, untuk menentukan ikan apa yang dia tangkap, apa benda yang dia tangkap. Maka kena tengok kepada air pasang surut itu berdasarkan kepada terbit dan juga terbenam bulan. Dan sebagai umat Islam, tuan-tuan, apa yang kita sebut tadi, bahawa kita sebagai umat Islam merujuk kepada takwim qamariyah, yang merujuk kepada takwim yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanyamu wahai Muhammad tentang ahillah, tentang hilal-hilal itu, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Maka katakan pada mereka, hilal itu adalah untuk kamu jadikan rujukan bagi takwim dan juga kamu menentukan musim haji. Jadi di sini para ulama mengatakan bahawa bulan itu menjadi rujukan takwim hijrah ataupun takwim ibadat bagi kita umat Islam. Kok mana sekalipun tuan-tuan, canggih macam mana sekalipun tuan-tuan,
hari ini ke, ataupun hari masa akan datang ke, tahun 2021 ke, ataupun tahun 2051 ke, ataupun kalau panjang lagi umur tahun 2031 pun, maka ketika itu kita kena merujuk kepada taqwim qamariyah, kerana ia adalah suatu perintah yang qat'i dalam Quran dan juga hadis. Baik, bintang. Maka bintang ini, apa yang kalau kita dapat lihat, ia adalah petunjuk arah. Petunjuk arah, tuan-tuan. Dan satu perkara yang juga kalau kita pada malam-malam hari, contoh pada musim-musim sekarang ni kan, waktu musim panas sekarang ni, malam-malam hari tuan-tuan akan dapati bahawa langit kita ni kurang berawan. Kalau contoh kedudukan kami dekat Ipoh sekarang ni, langit ni kurang berawan. Maka bila kurang berawan, kita dapatlah lihat bintang-bintang. Contoh macam sekarang ni kalau kita lihat di langit kita ada Buruj Orion. Ada Buruj Orion. Sekarang ni musimnya Buruj Orion ada pada waktu maghrib. Ada pada maghrib. Bila subuh-subuh nanti, barulah Buruj Scorpio yang bertentangan dengannya itu baru pula muncul. Dan itu semua kalau kita dapat lihat bintang-bintang ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa indahnya langit-langit ini yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Mulk kan, wa zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha, dan Allah Taala menghiasi langit dunia ini dengan bimasabih, dengan lampu-lampu yang merujuk kepada apa? Antaranya adalah bintang-bintang yang berada di langit, itu tanda kebesaran Allah Taala. Dan yang lebih canggih tuan-tuan dalam ayat ini, bila dalam hadis ni, bila disebut tentang wal adillah, iaitu bayang. Antaranya tuan-tuan yang kita sebutkan tadi, bayang ini antaranya faedah yang kita nak ambil manfaat di samping kita bila nak parking kereta, nak parking motor, cari dekat mana kedudukan bayang. Kan, bila kita nak parking kereta, nak parking motor, kita cari dekat mana bayang. Solat Jumaat pakat berebut parking kereta di bawah pokok pasal nak berteduh di bawah bayang. Ada manfaat bayang di situ. Dan manfaat bayang yang lebih besar apa dia? Adalah untuk kita mengukur waktu solat. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, waktu asar. Waktu asar ni ditandakan dengan bayang sama panjang dengan tiang. Secara umumnya dalam hadis itulah yang disebutkan, bayang sama panjang dengan tiang. Jadi bila bayang itu sama panjang dengan tiang 2 meter, maka bayang pun 2 meter, maka masuklah waktu asar. Ataupun kalau kita lihat, bila bayang itu berpindah daripada barat ke timur, maka itu menandakan masuknya waktu zuhur. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya tengok ada juga soalan yang bertanyakan kepada memahami fenomena matahari dan bulan. Ini juga berkaitan dengan bayang. Bayang yang kita sebut sebagai umrah. Umrah ini dalam bahasa Arab disebut sebagai zil, dan juga bayang penumbra disebut sebagai syibhu zil. Maka dua bayang ini, jenis bayang ini, masya-Allah, menyebabkan matahari itu terlindung di bulan ketika mana berlakunya gerhana matahari. Dan juga ketika mana berlakunya gerhana bulan, maka bayang bumi ini jatuh pula ke atas bulan, menyebabkan bulan itu hilang cahayanya. Maka ini juga adalah hasil daripada bayang. Dan kalau kita perhatikan asy-syamsu wal qamar wan nujumu azillah lidzikrillah, untuk kita mengingati Allah Ta'ala, maka insya-Allah kita akan termasuk dalam orang-orang yang disebut sebagai inna khiyara, sesungguhnya sebaik-baik ibadillah itu. Baik tuan-tuan, hadis yang kedua ada dalam slide itu juga, dan iaitu bagaimana bintang-bintang sebagai petunjuk. Hadis daripada Anas bin Malik yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mathal al-ulama'i fil ardi kamathal an-nujumi fis sama' yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr fa idzan tamasat an-nujumu aw shaka an tadilla hudatu. Baik tuan, masya-Allah. Hadis ini menceritakan bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya mathal ulama, sesungguhnya tamsilan perumpamaan para ulama itu fil ardi, di bumi ini, adalah kamathalin nujum, seperti bintang-bintang fis sama, di langit.
yuhtada biha fi zulumatil barri wal bahr, yang mana bintang-bintang itu dan juga bagaimana ulama-ulama itu, orang-orang yang berilmu itu adalah berperanan yuhtada biha fi zulumatil barri wal bahr, menjadi petunjuk dengannya pada hari ataupun pada gelap malam, sama ada kita berada di daratan ataupun di lautan. Masya Allah. Fa'idan tamasitin nujum, dan ketika mana kabur ataupun terbenam ataupun hilang bintang-bintang itu ataupun cahaya bintang itu dah semakin kabur, au syaka antadillah hudatu, hampir-hampir saja orang yang mendapat hidayah ataupun yang mendapat petunjuk itu tersesat. Tuan-tuan yang mungkin ada buku mungkin boleh potong kot dalam terjemahan atau meragui itu, mungkin ada kesilapan sikit pada terjemahan buku yang kami buat ini, atau meragui itu boleh potong terus. Itu maksudnya ketika mana kabur ataupun terbenam ataupun hilang cahaya bintang-bintang itu, hampir ausyaka, orang yang mendapat petunjuk itu sesat. Baik, maknanya dalam hadis ini memberikan satu tamsilan, satu kata apa, contoh bagaimana apa yang disebut sebagai ulama itu adalah seperti yang kita sebut sebagai bintang-bintang di langit. Maknanya kedudukan bintang-bintang di langit ini peranannya adalah yuhtada, menjadi petunjuk, seperti mana peranan ulama di bumi ini. Masya Allah. Yang itu, yang pak ulama di bumi itu saya serahkan kepada ahli-ahli lah untuk membicarakannya. Tetapi di sini nak menyamakan bagaimana peranan ulama-ulama di bumi ini disamakan an-nujum fis sama', bahawa bintang-bintang yang Allah Ta'ala ciptakan di langit itu adalah untuk memberikan petunjuk, memberitahu kita di mana arah jalan dan sebagainya dalam ketika mana dalam gelap malam, sama ada dalam di atas daratan ataupun di lautan. Dan bila bintang ini malap, bila bintang ini hilang, maka ketika itu kadang-kadang boleh menyebabkan orang sesat. Masya Allah. Jadi ini antara satu ilmu yang juga ada kita bincangkan tuan-tuan sepintas lalulah dalam buku kita ini, apa yang disebut sebagai ilmu al-anwar. InsyaAllah kita akan bincang nantilah bagaimana nak mengenali kedudukan bintang-bintang ini bagi mencari petunjuk kepada arah, insyaAllah. Baik, maknanya dalam hadis ini pun jelas tentang perbahasan bahawa bagaimana dalam hadis Nabi juga menyuruh kita melihat kepada bintang-bintang di langit, kerana bintang-bintang di langit itu adalah petunjuk untuk kita mencari arah jalan ketika mana dalam gelap malam, sama ada kita di daratan ataupun di lautan. Baik tuan, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis yang ketiga iaitu anjuran mempelajari perjalanan bintang. Hadis ni tuan-tuan sangat popular dan sangat selalu diulang-ulang oleh tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Hanafiah bin Abdul Razak. Qala Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ta'allamu minan nujum ma tahtadu bihi fi zulumatil barri wal bahr thumma intahaw. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, pelajarilah, pelajarilah minan nujum, daripada perjalanan bintang-bintang itu, ma tahtadu bihi fi zulumatil barri wal bahr, apa yang boleh memberikan kamu petunjuk dengan kedudukannya itu fi zulumat, sama di dalam gelap malam ketika mana kamu berada di bumi ataupun di daratan, wal bahr ataupun di lautan, dan kemudian summan tahau, dan kemudian berhentilah. Maknanya lepas kamu dah tahu bagaimana fungsi bintang-bintang itu untuk memberikan petunjuk kepada kamu, maka summan tahau. Summan tahau ni tuan-tuan, hadza yahtaju ila bahsin tawil, perlu kepada perbahasan yang panjang. Jadi bukan niat saya lah untuk membincangkan tentang summan tahau tu. Kalau tuan-tuan nak tahu apa maksud summan tahau tu, boleh cuba search, cari tengoklah dalam YouTube berkaitan dengan kuliah Al-Fadhil Ustaz Hanafiah, ada dibincangkan tentang hadis ini dengan panjang lebar. Baik, maknanya dalam hadis ini
menyebutkan bahawa daripada Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahawa Nabi SAW suruh kita belajar tentang perjalanan bintang-bintang. Dengan perjalanan bintang tersebut, macam yang hadis yang kedua tadi, untuk kita mengetahui petunjuk-petunjuk ketika mana kita bermusafir, berjalan di malam yang gelap, ketika mana kita di daratan ataupun di lautan. Baik, cuma tuan-tuan, sedikit tambahan lah. Kalau sekiranya ada juga saya semak ada menyatakan bahawa ini sebenarnya bukan hadis, tetapi ia adalah kata-kata Sayyidina Umar. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Kerana ada juga tuan-tuan yang merujuk kepada apa yang kita catatkan di sini, dia adalah kata-kata Sayyidina Umar. Tetapi kalau hadis ini yang kami rujuk berdasarkan kepada riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Fi Sya'bul Iman, hadis yang 1723. Tetapi kalau kita lihat juga ada kata-kata Sayyidina Umar yang hampir lebih kurang sama dengan maksud hadis ini, iaitu qala Umar bin Khattab radhiyallahu an ta'allamu minan nujum ma ta'rifuna bihil qiblah wat tariq, wat tariq, iaitu di mana Umar bin Khattab menyuruh ta'allamu minan nujum, belajarlah kamu tentang bintang-bintang ini, ma ta'rifun, apa yang boleh kamu tahu daripada ilmu ini, iaitu tentang kiblat dan juga tariq. Maknanya daripada kedudukan bintang itu kita boleh tahu tentang kiblat, di mana arah kiblat kita, dan juga tariq, dan juga perjalanan bila kita bermusafir kita pun tahu. Ala kulli hal tuan-tuan, apa yang ada dalam hadis ini saya rasa sudah cukup untuk kita bahaskan, cukup kita jadikan sebagai satu hujah bahawa ilmu falak ini sangat penting, kerana telah pun diberikan petunjuk-petunjuk di dalam Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita masuk pula ke dalam tajuk yang seterusnya. Okey, tajuk ini tuan-tuan hanya ringkas saja perbincangan kita di dalam buku ini, hanya sambil lalu sahajalah untuk memberikan sedikit percambahan, bukan percanggahan, memberikan sedikit percambahan kepada pentarifan ilmu falak, iaitu ilmu falak dan juga ilmu astronomi. Okey, ini ada tuan-tuan boleh rujuk muka surat halaman yang ke-13, ilmu falak ataupun ilmu astronomi. Umumnya tuan-tuan, bila kita dalam masyarakat umum ni, bahasa yang mungkin kadang-kadang kita kena bercakap dalam bahasa yang mudah difaham oleh masyarakat lah. Ala kulli hal, kita bercakap dengan bahasa yang mudah untuk difahami oleh masyarakat, maka secara umumnya masyarakat kita bila sebut ilmu falak itulah ilmu astronomi. Ilmu falak itulah ilmu astronomi. Okey, baik. Cuma tuan-tuan ada sedikit sajalah penambahan kepada apa yang kita boleh bincangkan pada malam ni. Apa yang telah pun dibahaskan secara panjang lebar oleh Profesor Madya Dr. Baharudin Zainal daripada UNIZA, guru kami yang mulia, menceritakan tentang perbahasan ilmu astronomi ataupun perbahasan ilmu falak. Tuan-tuan boleh cuba cari buku ataupun YouTube juga ada tentang pentarifan ilmu falak oleh beliau. Satu perbahasan yang sangat menarik untuk kita bincangkan. Cuma tuan-tuan, bila kita sebut sebagai yang ada kami catatkan dalam buku ini, buku surat 13 ni, saya minta maaf saya tidak highlightkan di dalam slide ini. Yang disebut sebagai ilmu astronomi itu, kalau kita lihat terjemahannya itu astronomi. Astro itu maksudnya, astro itu dalam bahasa Yunani merujuk kepada bintang. Astronomi itu masuk kepada ilmu. Maknanya kalau kita terjemah secara terjemahan bahasa, maka kita akan terjemah sebagai ilmu bintang, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut sebagai ilmu nujum. Bila kita sebut ilmu nujum, tentu sekali tuan-tuan ada di kalangan kita yang ilmu nujum, kita rasa terkejut. Maknanya ilmu astronomi ni ilmu nujum ke? Kerana tuan-tuan, dalam budaya ataupun dalam konteks kita di Malaysia, ilmu nujum ataupun dalam konteks kita pada hari inilah, ilmu nujum ini satu bentuk ilmu yang akan kita bincangkan kat bawah nanti ni, astrologi. Tapi tak apa, nanti kita bincang kemudian. Baik. Dan yang dikatakan ilmu falak ini adalah syu'bah ataupun di sebahagian cabang daripada ilmu nujum yang juga sinonim dengan terjemahan ilmu hay'ah. Baik, tuan-tuan.
Menurut kalau saya terus baca dulu apa yang boleh kita rujuk juga dalam sebuah buku dalam bahasa Arab tentang buku ni, iaitu apa yang telah ditulis oleh Yahya Syami. Yahya Syami menulis buku ataupun kitab yang sangat menarik yang kalau tuan-tuan boleh dapatkan, iaitu tajuknya Ilmu Falak Safhat fi Turathil Ilmi Al-Arabi wal Islami. Buku ini buku ini tuan-tuan ada memperihalkan tentang bagaimana takrifan ilmu falak ini dan perkembangannya dalam hadarah Islamiyah, dalam tamadun Islam, dan juga mengambil kira juga tamadun-tamadun terdahulu. Kerana ilmu falak ini sebelum daripada penggunaan ilmu falak ini popular, lebih mereka yang terkenal adalah menggunakan ilmu hay'ah. Dan lafaz hay'ah ini merujuk, maksud dia berbeza berbanding dengan falak, iaitu hay'ah ni merujuk kepada hal, keadaan sesuatu, bentuk ataupun gambaran. Dari sudut terjemahan bahasanya memang berbeza dengan ilmu falak. Tetapi bila kita pergi kepada perbahasan secara pentakrifan, maksudnya hampir lebih kurang sama dalam ilmu falak, iaitu satu ilmu yang membahaskan tentang jirim samawi dari sudut kedudukan, kadar pergerakan dan hal sifatnya. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, dalam ilmu falak ini, nanti saya cuba tengok sini lah. Dalam ilmu falak ini ataupun ilmu hay'ah ini, dari sudut turas Islami hampir ada persamaan. Bahkan dalam apa yang disebut oleh Dr. Yahya Syami dalam kitab beliau, dia disebutkan bahawa ilmu falak ini adalah ilmu hay'ah dan ilmu hay'ah adalah ilmu falak. Wal aqsus sahih. Maknanya benda yang samalah dari sudut penggunaan istilah turas. Maknanya ilmu falak ini juga ilmu hay'ah, ilmu hay'ah juga ilmu falak. Baik. Kalau maknanya kalau kita lihat dalam perbahasan sama ada ilmu falak dan ilmu astronomi ini adalah ilmu yang sama, maka dalam konteks kita di Malaysia ini, biasanya kita kata ilmu falak ini lebih kita cenderungkan kepada perbahasan-perbahasan berkaitan dengan agama. Bila kita sebut astronomi itu, dia lebih kepada kalau kita bincanglah dari sudut fiziknya, dari sudut geometri dan sebagainya lah bila kita sebut astronomi ni. Tetapi ala kulli hal, secara umumnya ilmu falak dan astronomi ini membincangkan tentang apa? Membincangkan juga tentang kedudukan ataupun jirim-jirim samawi, matahari, bulan, planet-planet dan sebagainya. Maka ilmu falak dan juga ilmu astronomi menjadikan objek-objek semawi ini sebagai bahan kajian, ataupun sebagai medan untuk membuat cerapan, mencatatkan perjalanan, peredaran, pergerakan matahari, bulan dan sebagainya. Jadi kalau dari satu sudut, ilmu falak dan ilmu astronomi hampir lebih kurang sama. Tetapi ada beberapa sudut yang membezakannya lah. Antaranya kalau kita dapat lihatlah dalam konteks dunia pada hari ini, ilmu astronomi ini mungkin orang kata lebih advance lah, berbanding ilmu falak. Kerana kalau kita sebut ilmu astronomi ini bukan setakat membincangkan tentang pergerakan matahari, bulan dan sebagainya, tapi juga membincangkan tentang nebula, tentang objek-objek yang lebih seni, yang lebih malap untuk dibincangkan dan sebagainya. Tapi ala kulli hal tuan-tuan, kalau kita sebutkan di sini, ilmu falak dan ilmu astronomi ini hampir lebih kurang sama. Dari sudut masyarakat, pada pandangan saya yang kedai ini, pada pandangan masyarakat, ilmu falak dan ilmu astronomi adalah ilmu yang hampir lebih kurang sama. Tetapi dari sudut pentakrifannya, kalau kita pergi secara lebih mendalam, maka mungkin ada sedikit perbezaan lah. Bahkan kalau kita rujuk dalam apa yang saya selalu rujuk juga, iaitu dalam Qamus Darul Ilmi Al-Falaki, menyebutkan ataupun membahaskan bahawa ilmu falak ni diterjemahkan sebagai ilmu astronomi. Dan orang dalam perbahasan falak dulu,
ada beberapa aspek yang kalau kita lihat pada hari ini ilmu astronomi tak bincangkan dah. Contohnya dalam ilmu falak dulu dibincangkan tentang apa yang disebut sebagai aspek-aspek agama. Dari sudut agama, orang-orang dulu ada bincang dari sudut akidah dan sebagainya bila bincangkan tentang ilmu falak ini. Dan juga apa yang disebut sebagai disiplin ilmu falak juga apa disebut sebagai ilmu al-amaliyah, iaitu ilmu yang melibatkan cuaca, musim bila kita nak menanam betari, menanam padi dan sebagainya ni, macam contoh di Kedah ada satu takwim piyama. Jadi ini semua antara apa yang orang-orang dulu masukkan dalam perbahasan ilmu falak. Tapi kalau kita kata ilmu astronomi pada hari ni tak bincang dah bab-bab ni kan. Okey, baik. Jadi secara umumnya itulah apa yang disebut ilmu falak. Ada persamaan dari sudutnya dengan ilmu astronomi dan ada perbezaannya, insya-Allah tuan. Baik, jam pun telah menunjukkan jam 10.30 tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar pada malam ni kita berhenti pada halaman yang ke-13 dalam perbahasan ilmu falak dan juga astronomi. InsyaAllah kita akan bincang pula selepas ini dalam perbahasan ilmu falak dan kaitannya dengan astrologi. Kita cuba lihatlah perbezaan dan juga persamaannya, insyaAllah. Moga-moga tuan-tuan apa yang dapat kita kongsikan pada malam ni bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada kesilapan, ada kesalahan tuan-tuan dalam menyampaikan ataupun perkongsian sedikit apa yang saya tahu tentang ilmu falak ini, sama ada dalam buku ini yang tersalah tulis, tersalah cetak, dan apa yang telah saya sampaikan pada malam ini. Kalau sekiranya ada apa-apa kesilapan, maka tuan-tuan mohon betulkanlah untuk insya-Allah kita sama-sama dapat ambil manfaat pada ilmu yang insya-Allah moga-moga tuan-tuan yang yantafa'u bih, yang menjadi manfaat kepada kita dunia dan akhirat, insya-Allah tuan-tuan. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama-sama dengan kita daripada awal tadi tuan-tuan. Saya tengok di sini ada 26 orang yang telah bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya pun ada masuk dalam ni, Fadil, Ustaz Khairul, Ustaz Rahmat, ini ada Amirul. Terima kasih banyak kerana sudi masuk bersama-sama dengan kita. Ini adalah orang-orang hebat dalam dunia falak ni, dan ada mungkin sahabat-sahabat baru yang bersama-sama kita pada malam ni, masya-Allah ya. Baik, komen-komen tuan-tuan ni masya-Allah satu komen yang begitu baik. Ada yang tulis dalam ni rumusan sikit daripada apa bincang kita. Baik tuan-tuan, kita dah sampai ke hujung. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.